Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Pihak Akademi Tadabbur Ustaz Yusof, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Alhamdulillah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan dapat dengar suara saya dengan baik ke ataupun macam mana ya? Okey, clear Ustaz. Okey, Puan Halimah, terima kasih banyak. Jadi ibu ayah, tuan-tuan dan puan-puan bersedia ya untuk kelas pagi ni? Sedia. Okey, alhamdulillah, terima kasih atas maklum balas. Puan Noli, terima kasih. Okey. InsyaAllah hari ini kita sambung lagi pengajian kita dalam buku 40 mesej tersirat dari langit ya. Kita yang lepas kita ada bincangkan tajuk Al-Fisyah dengan Al-Fisyahnya, dan kita pun ada bincang tajuk Ar-Rawu dengan Ar-Raw'u. Pada pagi ini kita akan mulakan perbincangan dengan memahami lafaz Al-Muddassir dan Al-Muzammil. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagai mukadimah awal, apabila Allah Azza wa Jal, setiap kalimah yang ada dalam Al-Quran ada maksud yang tersendiri ya. Sebagai contoh, kalau kita bincangkan isu unta, Allah Azza wa Jal menggunakan unta ni dengan istilah yang berbeza. Ada masa Allah menggunakan perkataan al-ibil, contohnya ayat afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat. Tidakkah kamu memerhatikan kepada ibil, iaitu unta. Dan dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla guna perkataan ba'ir ya. Dalam surah Yusuf digunakan perkataan al-ba'ir. Jadi di sana dah ada bezalah antara al-ibil dengan al-ba'ir. Begitu juga dengan kuda, Allah Azza wa Jalla menggunakan kuda ni dengan beberapa istilah yang berbeza juga. Contohnya kalau ibu ayah lihat dalam ayat 8 kot surah An-Nahl, wal khayla wal bighala wal hamir litarkabuha wa zinah. Jadi kuda tu digunakan dengan lafaz wal khayla, al khayl ya. Kemudian kalau kita lihat dalam surah Sad, Allah Azza wa Jalla tidak menggunakan al khayl tetapi al khair, iaitu huruf ra. Sebagaimana kata Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, inni ahbabtu hubbal khair. Baik. Dan kemudiannya dalam surah Al-Adiyat Allah guna lafaz Al-Adiyat ya, wal adiyati dhabha. Dan dalam surah Sad juga as-safinatul jiyad ya. Jadi kenapa tu, apa beza antara al-khail, kenapa Allah guna al-khair, kenapa Allah guna as-safinatul jiyad, kenapa Allah guna wal adiyat ya. Dia ada maksud tersendiri yang ingin disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana juga apabila Allah Azza wa Jalla menyebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada ayat Allah guna perkataan Muhammad. Contohnya ayat akhir suratul Fatah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu pesuruh Allah ya. Ataupun dalam ayat kemudiannya dalam ayat yang surah Ali Imran, wa ma Muhammadun Muhammad wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul ya. Kemudian kalau kita lihat dalam surah As-Saff, Allah Azza wa Jalla tidak menggunakan nama Muhammad. Nabi Isa alaihi salatu wasallam menyatakan ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi berlaku pertukaran daripada nama Muhammad kepada Ahmad.
Jadi di situ ada beza antara Muhammad dengan Ahmad. Jadi ulama pun bahas panjang. Selepas ulama bahas panjang apa beza antara Muhammad dengan Ahmad daripada sudut pertuturan bahasa Arab, kemudian ulama akan pindah ke satu level yang lain, iaitu kenapa dalam surah Ali Imran Allah guna nama Muhammad. Kenapa dalam surah Al-Fatah Allah guna nama Muhammad. Tetapi dalam surah As-Saff Allah guna nama Ahmad. Jadi nak kena faham pula tu. Kenapa Allah guna Muhammad dalam Ali Imran dan Fatah, tetapi Allah guna nama Ahmad dalam surah apa tadi, surah As-Saff. Jadi ini semua memerlukan kajian yang mendalam, tuan-tuan dan puan-puan sekalian ya. Hari ini kita akan lihat dua lafaz yang lebih kurang sama, dengan minta maaf lah kalau ada silap meja ya. Contohnya di sini saya tersilap meja gua kepada gura tu. Ialah dalam banyak-banyak tulisan ni kita mesti ada silap lah dalam buku ya. Saya minta maaf. Kehairan sepatutnya keheranan, itu kelemahan saya minta maaf ya. Baik, lafaz al-muddassir dan al-muzammil. Permulaan lembaran dakwah di kota suci Makkahul Mukarramah ya. Jadi kita hari ini kita nak study, kita nak belajar apa dia maksud lafaz al-muddassir, apa pula maksud al-muzammil, dan kenapa surah ini menggunakan nama al-muddassir, kenapa surah ini pula menggunakan nama al-muzammil. Jadi insya-Allah dengan memahami perbezaan antara kedua-dua ini, kita akan lebih memahami kehendak Allah Azza wa Jalla ya, insya-Allah. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ibu-ibu. Sekejapnya. Apabila Nabi Muhammad SAW balik dari Gua Hira, kali pertama Jibril datang jumpa Nabi tu kan. Jibril datang jumpa Nabi pada waktu malam. Esoknya Nabi balik tu dalam keadaan yang ketakutan. Ya. Jadi Nabi pun sebut, kalau dalam hadis ada satu riwayat Nabi sebut kepada Ummuna Khadijah, ya zamiluni zamiluni, selimutkan kanda ya. Sehingga kan ada orang buat nasyid pun, nasyid yang bertajuk zamiluni ya. Baik. Tetapi ada riwayat yang lain, sahabat lain pula menyampaikan hadis menyatakan Nabi SAW balik seraya menyatakan dasiruni, selimutkan kanda. Jadi kalau zamiluni ya ayyuhal muzammil, kalau dasiruni ya ayyuhal muddassir. Jadi di situ kita tak tahu mana satu sebenarnya ucapan Nabi. Sebab hadis ni dia tak sama dengan Quran. Kalau Quran ni perkataan yang dipilih itu tepat. Hadis ini dia bergantung kepada ingatan sahabat. Ada sahabat yang kata Nabi sebut zamiluni, ada sahabat yang kata dasiruni. Baik. Tapi ala kullin, ya, ibu-ibu sekalian ya, Nabi SAW ni dua kali dia balik ketakutan dan minta Khadijah Ummuna selimutkan baginda. Satu, ketika balik dari Gua Hira kali yang pertama tu, Jibril datang menurunkan wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi balik dalam keadaan ketakutan. Dan kali yang kedua, selepas Nabi SAW mendapat tanda bahawa yang datang tu Jibril, berdasarkan maklumat yang disampaikan oleh Waraqah bin Naufal radhiyallahu anhu. Jadi Nabi pun menunggu-nunggu bila Jibril nak datang lagi ni. Jadi Nabi rasa seronok lah kalau betul yang datang tu Jibril, dan Jibril tu pernah jumpa dengan Namus, yakni Musa. Ini satu berita gembira buat Nabi. Baik. Jadi Nabi tunggu, Jibril tak datang. Maka Nabi pun mula terfikir, adakah Jibril ni dia datang kalau Nabi pergi ke sekitar Gua Hira je. Maka Nabi pun pergilah ke Gua Hira dan tengok kok Jibril turun di situ. Duk tunggu tak ada, maka Nabi SAW pun patah balik. Dalam perjalanan balik itulah tiba-tiba Nabi mendengar ada satu suara memanggil baginda SAW. Dan baginda pun rasa cari kanan kiri, tengok tak nampak. Tiba-tiba Nabi nampak ada satu orang yang begitu besar,
duduk atas kerusi tinggi sampai tak nampak bahagian kepala atas, tak nampak. Itulah kali pertama Jibril alaihi salatu wasallam menunjukkan fizikal beliau yang asal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang lain tak nampaklah. Ini hanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Nabi nampak satu Jibril dalam bentuk yang asal, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang mempunyai sayap ratusan yang begitu banyak tu, Nabi terkejut. Masa itulah Nabi pun lari cepat-cepat balik ke rumah, dan sekali lagi Nabi meminta kepada Ummuna Khadijah radhiyallahu anha, selimutkan kanda, dasiruni. Baik. Itu asal dia. Yang kedua, riwayat yang dirahmati Allah, ulama membahaskan sebenarnya mana dulu turun, ya ayyuhal muzammil ataupun ya ayyuhal muddassir. Mana satu dulu turun? Dia selepas surah Iqra, antara dua itulah, ya ayyuhal muzammil ataupun ya ayyuhal muddassir. Mengikut kalau kita lihat urutan Quran, surah Muddassir dulu baru surah Muzammil. Kalau ikut urutan Al-Quran ya, surah Muzammil dulu baru surah Al-Muddassir. Ya, surah Muzammil dulu baru surah Al-Muddassir. Cuba Ibu Ayah tengok ya. Okey, di sini surah, sekejap saya nak buatlah di mana ni. Mana? Ni Al-Muzammil, Al-Muddassir. Nampak Surah Muzammil dulu baru surah Al-Muddassir. Tapi mengikut kajian ulama, pendapat yang paling kuat yang saya temui ialah surah Muddassir diturunkan dahulu barulah surah Al-Muzammil. Artinya wahyu pertama diturunkan kepada Nabi SAW ialah ayat 1 hingga 5 surah Al-Alaq. Ini yang pertama, ayat 1 hingga 5. Kemudian barulah Allah Azza wa Jalla turunkan suratul Muddassir. Yang tu saya tak pasti berapa ayat yang diturunkan tu, saya kena tengok buku lain pula. Mungkin buku Ustaz Sya'ari ada membahaskan benda ni. Dan selepas itu barulah Allah Azza wa Jalla turunkan surah Al-Muzammil. Itu pun tak sepenuhnya ya. Jadi Muddassir dulu baru Muzammil. Jadi itu perkara yang kedua, ibu ayah sekalian ya. Jadi di sini kita memahami bahawasanya Muddassir dulu baru Muzammil. Sekarang kita masuk yang ketiga. Apa beza antara Muddassir dengan Al-Muzammil? Ya? Okay, apa beza dia? Baik. Ya ayyuhal muddassir, ya ayyuhal muzammil. Kalau tengok dalam terjemahan, kedua-duanya sama. Wahai orang yang berselimut, wahai orang yang berselimut. Ya? Kedua-duanya sama. Akhirnya bila kita tengok daripada sudut bahasa, ya ayyuhal muddassir ini ialah wahai orang yang berselimut kerana ketakutan. Jadi ceritanya apabila Nabi balik dari Gua Hira kali yang pertama ketakutan tu, wahyu tak turun kepada Nabi. Nabi ketakutan. Ummuna Khadijah pun kata, ya wahai suamiku, mustahillah kamu ni ada orang nak buat jahat pada kanda, kerana kanda ni orang yang sekian-sekian. Ada 4 nilai kebaikan Nabi yang Ummuna Khadijah sebut untuk menunjukkan mustahil ada orang ganggu Nabi SAW. Kemudiannya Ummuna Khadijah pun bergegas pergi jumpa dengan Waraqah untuk mendapat maklumat tentang suami beliau. Baik, masa tu wahyu tak turun. Bila Nabi tahu bahawa yang turun tu, yang jumpa Nabi itu ialah malaikat, maka yang cerita tadi, Nabi pun pergi ke Gua Hira, kemudian Nabi balik sekali lagi dalam ketakutan. Dasiruni, selimutkan kanda kali kedua tu. Masa Nabi berselimut itulah Malak Jibril pun datang dalam keadaan yang bukan datang dalam keadaan jumpa direct dengan Nabi SAW, menyampaikan wahyu yang berbunyi, ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Jadi barulah Malak Jibril pun turunkan ayat tadi. Baik. Jadi ya ayyuhal muddassir itu sesuai dengan keadaan Nabi SAW yang berselimut dalam ketakutan itu, maka ia bererti ya ayyuhal muddassir, wahai orang yang berselimut kerana ketakutan.
Ya. Orang takut kan dia berselimut kan, tutup muka, tutup badan, menggigil. Maka Allah pun turunkan wahyu, ya ayyuhal muddassir, wahai orang yang berselimut kerana ketakutan, bangunlah, fa'anzir, maka berikanlah peringatan, bangun, segera berikan peringatan kepada ahli keluarga yang terdekat. Ya. Baik. Kemudiannya, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah dirahmati Allah, Waalaikumsalam Puan Hashimah. Setelah itu Nabi pun mula bersedia menyampaikan dakwah kepada keluarga terdekat. Orang pertama yang memeluk Islam dan mula mula mengerjakan salat berdasarkan maklumat yang ada lah, salat cara Nabi Ibrahim masa tu, ataupun mungkin telah diajar oleh Jibril, ialah Ummuna Khadijah, diikuti oleh Abu Bakar, diikuti oleh Ali, kemudian sedikit demi sedikit sampai satu masa tu ketika Nabi sedang tidur pada waktu malam, berselimut kerana kesejukan, Allah Azza wa Jalla turunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut kesejukan di malam hari, qumil laila illa qalila nisfahu awin kus minhu qalila, bangunlah pada waktu malam kecuali sedikit sekian. Jadi turunlah perintah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat radhiyallahu anhum yang telah memeluk Islam ketika itu untuk mula menghidupkan malam dengan aktiviti qiyamul lail, ya. Jadi di situlah Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mula bangun pada waktu malam untuk solat yang dinamakan sebagai salatul lail ataupun salatul tahajud. Jadi masa tu dia panjanglah perbahasan. Ada ulama kata pada awal tu Nabi solat tahajud dan Nabi solat 2 rakaat pada waktu pagi, 2 rakaat pada waktu petang, itu kewajipan. Selebihnya ialah salatus sunnah, solat sunat, ya. Dan solat masa tu dia tak sama macam solat sekarang. Solat sekarang ni dia ada peraturan yang dah cukup penuh dah. Masa Nabi tu dia baru permulaan. Dan solat itu dia mengalami perubahan demi perubahan sehinggalah akhirnya ia sempurna, ya. Baik. Jadi di sini satu, ya ayyuhal muddassir, wahai orang berselimut kerana ketakutan, ya ayyuhal muzammil, wahai orang berselimut kerana kesejukan di malam hari, ya. Yang kedua, ada ulama menyatakan bahawasanya nilai muzammil itu lebih berat daripada nilai al-muddassir. Logiklah kalau kita fikirkan, kerana muzammil turun selepas muddassir. Jadi kalau dikatakan muzammil nilainya lebih berat daripada muddassir, memang logik, ya. Memang logik. Jadi surah Al-Muddassir ini, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kalau kita lihat, ya. Kalau kita lihat surah Al-Muzammil, ia merupakan surah untuk masa surah Muddassir, Nabi kena sampaikan dakwah. Nabi pun mula sampaikan dakwah dan dalam menyampaikan dakwah itu Nabi mengalami kesulitan demi kesulitan. Ada orang terima dakwah Nabi, ada orang tolak dakwah Nabi, ada orang yang tak nak dengar dakwah Nabi. Macam-macam kesulitan yang dialami oleh Nabi SAW. Maka Nabi memerlukan satu booster ataupun satu, kalau kita katakan apa, ya, daripada kalau sudut yang lain namanya motivasi, ataupun Nabi perlu sesuatu yang meneguhkan dan memperkukuhkan prinsip baginda, menguatkan spiritual baginda, menguatkan emosi baginda untuk meneruskan dakwah. Sebab berat sekarang ni. Orang dah mula tolak, orang dah mula mengejek Nabi SAW. Nabi memerlukan suatu benda yang boleh memperkuatkan diri Nabi SAW. Maka untuk memperkuatkan diri Nabi inilah Allah Azza wa Jalla pun turunkan ayat, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Jadi inna nasyi'atal lail hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Waktu malam ni waktu yang paling baik untuk membina kekuatan roh dan kekuatan spiritual. Jadi Muddassir ini peringkat awal. Nabi pun bangun berdakwah, Nabi pun mengalami kesulitan dalam berdakwah,
Allah Azza wa Jalla pun perintahkan Nabi qumil lail, hidupkan malam. Kerana dengan menghidupkan malam itu memberikan kekuatan pada waktu siang, ya. Membina kekuatan pada waktu malam untuk melaksanakan kerja yang berat pada waktu siang. Ini menunjukkan malam ada kepentingan dia, siang pun ada kepentingan dia, ada fungsi dia. Baik. Jadi surah Muzammil ini kekuatan spiritual, ya. Kemudiannya kalau kita lihat perkara yang seterusnya, kalau kita lihat surah Mudassir dengan Muzammil ni kan, ibu-ibu sekalian, elemen yang ada dalam surah Muzammil ini lebih berat dibandingkan dengan elemen yang ada dalam suratul Mudassir. Dia lebih berat lagi. Tapi panjanglah kalau kita nak tengok. Mungkin Ustaz Yusof pun ada bahas dah kot surah ini kan. Dalam suratul Muzammil, bagi contohlah kita cuba lihat Muzammil je secara ringkas, ya. Secara ringkas. Contohnya dalam suratul Muzammil ni ada cerita tentang pertembungan antara Nabi dahulu dengan Fir'aun contohnya. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Jadi kami utuskan kamu ni jadi rasul kepada kaum kamu sebagaimana untuk menjadi saksi ke atas mereka, sebagaimana dahulu kami pun mengutuskan rasul kepada Fir'aun. Jadi ceritanya isu yang besar, pertembungan dengan musuh yang besar. Kemudian ada cerita tentang azab, ya, inna ladaina amkalan wa jahima wa ta'aman za ghussatin wa azaban alima. Ada cerita tentang kiamat. Kalau kita perincikan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ternyata elemen yang ada dalam suratul Muzammil lebih berat dalam berbanding elemen yang ada dalam surah Al-Mudassir. Apalagi dalam surah Muzammil hujung-hujung ni kan cerita tentang jihad, wa akharuna yadribuna fil ard wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah, cerita tentang jihad, cerita tentang salat, zakat, memberikan pinjaman kepada Allah Azza wa Jal. Jadi elemen yang ada dalam surah Muzammil bila diperincikan lebih berat berbanding elemen yang ada dalam surah Al-Mudassir, ya. Baik. Okey, Kak Mariana nanti kita akan bincangkan, ya, insya-Allah nanti kita tengok. Okey, sekarang ni kembali. Dan apabila kita lihat perkataan Al-Muzammil dan Mudassir itu sendiri pun, ya, Muzammil ni dia ada membawa elemen yang berat. Kita tengok Mudassir dahulu, ya. Kita tengok Mudassir. Baik. Dalam Mudassir ini dia asal, sorry. Kita Muzammil dululah, senang sikit. Al-Muzammil ini kata Ibn Faris Ar-Razi, beliau ni seorang ulama bahasa, ahli bahasa. Beliau mengarang kitab Mu'jam Maqayisil Lughah, ya. Mu'jam Maqayisil Lughah. Ini Mu'jam ni kamus lah, kamus besar. Kata Ibn Faris Ar-Razi, Muzammil ni membawa dua maksud. Satu, artinya membawa bebanan. Yang kedua, Muzammil boleh membawa maksud suara, ya. Membawa bebanan dan suara. Berarti apabila Allah Azza wa Jalla menyatakan ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, sebenarnya di sebalik maksud wahai orang yang berselimut tu, dia ada satu maksud yang lain, iaitu wahai orang yang bakal membawa bebanan dakwah. Itu maksud tersiratnya ibu ayah yang saya kasihi, ya. Ya ayyuhal muzammil daripada sudut terjemahan biasa wahai orang berselimut. Betul. Tapi daripada sudut filosofinya, ya ayyuhal muzammil bermaksud wahai orang yang membawa bebanan dakwah, bangunlah pada waktu malam untuk qiyamul lail, ya, untuk menghidupkan malam. Jadi apa bebanan yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu dinyatakan dalam ayat yang kelima, inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya kami akan menurunkan wahyu Al-Quran yang berat, yang berat kepada Nabi SAW. Sakila ni saya minta maaf, ini saya tak terjemah secara sepenuhnya dengan baik, iaitu yang amat berat, ya, yang amat berat. Jadi kami nak turunkan pada kamu bebanan yang amat berat ni namanya Al-Quran.
untuk kamu ada kekuatan menanggung bebanan yang berat itu, caranya ialah dengan qiyamul lail. Ya ayyuhal muzammil. Jadi inilah menunjukkan bahawasanya nilai yang ada dalam perkataan muzammil lebih besar daripada nilai yang ada dalam daripada perkataan al-muddassir, dan isi kandungan surah al-muzammil lebih berat berbanding isi kandungan dalam surah al-muddassir. Baik, mudassir ni bagaimana pula? Mudassir dia ada kaitan, iaitu orang yang berselimut dan orang yang mempunyai harta. Kalau ibu ayah biasa mendengar hadis, tak apa saya buat hadis ya. Hadis ini hadis yang masyhur disampaikan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Baik. Apa cerita dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Hadis ni ramai orang tahu ya, cuma mungkin kita tak ingatlah daripada sudut teks Arabnya ya. Okay. Saya nak cari yang ada ni, ada baris. Sila. Okey. Sahih Muslim Kitab Zakah. Apa dikatakan tu? Kita besarkan sikit. Qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, zahaba ahlu dusuri bil ujur. Tengok perkataan ad-dusur ya. Ahlu dusur, ad-dusur itulah yang membentuk perkataan al-muddassir ya. Perkataan al-muddassir itu asalnya dal, sa dan ra ya. Dal, sa dan ra. Jadi kalau kita sebut daripada dal, sa dan ra itulah dia berkembang jadi perkataan ad-dusur, dia berkembang menjadi al-muddassir. Apa maksudnya? Sahabat-sahabat yang miskin ni datang jumpa Nabi SAW dan berkata, wahai Rasulullah, orang-orang kaya kalangan kami dapat pahala yang amat banyak. Ya. Jadi ahlu dusur ini ibu ayah dirahmati Allah, artinya orang-orang berharta. Ya. Orang-orang berharta. Jadi sesuailah dengan surah Muzammil, yang mana dalam surah Al-Muzammil itu kalau ibu ayah lihatlah dalam bermula ayat 11 hingga ayat 13, Allah Azza wa Jalla terutamanya ayat 12 menceritakan tentang seseorang yang kaya, yang angkuh, dan sampai Allah geram, Allah kata zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda dan sebagainya. Jadi antaranya Allah Azza wa Jalla sebut pada ayat 12 tu, wa ja'altu lahu malam mamduda, dan aku jadikan baginya, aku berikan kepadanya harta yang begitu banyak. Mamduda. Mad tu kan macam mad mad lazim kalimi musaqqal, panjang bacaannya, maknanya banyak, berkembang-kembang hartanya. Jadi ini menunjukkan apabila Allah Azza wa Jalla menyebutkan kalimah ya ayyuhal muddassir, wahai orang yang berselimut, artinya wahai orang yang bakal berdepan dengan orang-orang kaya yang sombong. Ya, wahai orang yang bakal berdepan dengan orang kaya yang sombong. Nampak ibu ayah sekalian ya? Kalau kita baca ya ayyuhal muzammil, tengok daripada paparan awalnya, maksudnya wahai orang berselimut. Kita belik lagi ke dalam, oh rupanya wahai orang yang berselimut kerana kesejukan di malam hari. Kita belik lagi paparan seterusnya, wahai orang yang bakal menanggung bebanan dakwah yang berat. Itu ya ayyuhal muzammil. Kita tengok pula ya ayyuhal muddassir. Paparan awalnya, wahai orang yang berselimut. Kita belik muka surat lagi ke depan, kita belik lagi lembaran seterusnya, ya ayyuhal muddassir, wahai orang berselimut kerana ketakutan. Kita belik lagi paparan seterusnya, wahai orang berselimut yang bakal berhadapan dengan orang-orang kaya yang sombong. Jadi dia elemennya berbeza, ibu ayah dirahmati Allah. Muzammil cerita tentang bebanan berat yang dihadapi oleh Nabi SAW. Muddassir menceritakan tentang Nabi bakal berdepan dengan orang-orang korporat yang sombong, golongan-golongan elit yang memang tak biasa, tak betah dengan hidup-hidup miskin, tak betah untuk menjadi pengikut,
tetapi suka menjadi ketua, suka kepada pangkat, suka merendahkan orang lain. Artinya begini, wahai orang yang bersimut mudassir yang berdepan dengan orang-orang kaya yang sombong. Itu peringkat awal. Sampaikan dakwah. Jumpa dengan orang-orang kaya yang sombong ini. Ajak mereka untuk memeluk Islam. Dan selepas Nabi berdakwah, Nabi menghadapi kesulitan demi kesulitan, kesulitan demi kesulitan, Allah Ta'ala pun turunkan wahyu yang seterusnya. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang menanggung bebanan berat, bebanan bertembung dengan orang-orang kaya yang sombong antaranya, qumil laila illa qalila, bangunlah pada waktu malam hari untuk qiyamul lail. Walaupun Nabi ayat itu pun sebut tempohnya berapa, separuh malam ke 1/3 malam ke, ya. Jadi itulah perbezaan antara ya ayyuhal mudassir dengan ya ayyuhal muzammil. Pengajarannya, ibu ayah yang saya kasihi, kalimah al-mudassir mengajar kita untuk bangkit meninggalkan kerehatan menuju alam perjuangan, menegakkan kalimah Allah mengikut bidang dan lapangan masing-masing. Ustaz Yusof dengan Akademi Tadabbur Malaysia menganjurkan program demi program, dan saya difahamkan Ustaz Abdullah Bukhari pun ada cerita tentang syaitan iblis, Ustaz Dr. Nik Zaim pun ada, Ustaz Zahiruddin pun ada, Ustaz Yusof sendiri, banyak lagi. Ini perjuangan mengikut lapangan masing-masing, ini bidang Al-Quran. Ada orang berjuang kerjanya menjaga anak yatim je. Ada orang berjuang menjaga ibu tunggal sahaja. Ada orang berjuang menjaga jiran tetangga. Ada orang berjuang menjaga keluarga. Ada orang berjuang menjaga anak yang sakit. Ada orang berjuang bekerja mencari rezeki yang halal, tidak mahu mencari rezeki yang diharamkan oleh Allah. Semuanya berjuang mengikut konteks masing-masing. Tapi jangan sampai dalam perjuangan tu kita hanya berjuang untuk diri sendiri, untuk keluarga masing-masing, sampaikan langsung tidak ada bahagian untuk orang sekeliling, paling kurang adik-beradik, paling kurang sepupu sepapat, paling kurang pakcik-makcik, paling kurang jiran tetangga yang terdekat ataupun sahabat-sahabat kita. Maknanya bukan untuk kita dan keluarga kita sahaja. Ya? Kemudiannya kalimatul muzammil mengajarkan kita untuk meninggalkan kerehatan pada malam hari, untuk menanggung amanah yang berat menuju ke arah tauhidullah. Jadi itu dia punya rumusan dia, ya. Baik. Jadi selesai berkaitan dengan al-muzammil dan juga al-mudassir. Baik, ibu ayah sekalian, sebelum saya masuk ke yang kedua ni, ada sebarang perbincangan dahulu? Oh, saya lupa. Okey, kalau ada silakan, sama ada secara lisan terus ataupun di ruangan chat. Kak Mariana tanya, adakah ayat pertama yang Allah cerita berkaitan Fir'aun kepada Rasulullah? Adakah ini ayat pertama yang Allah cerita? Ya, kalau ikut orang panggil apa, turunnya ayat Quran, Kak Mariana, ya, inilah yang pertamanya yang Allah sebutkan nama Fir'aun kepada Rasulullah. Kerana surah Al-Muzammil, Kak, ibu sekalian, ialah surah wahyu yang ketiga Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Okey, ada persoalan yang lain? Okey, tak ada. Tak ada, bersedia tuan-tuan puan-puan untuk masuk yang kedua? Puan Halimah, okey, boleh masuk yang kedua Puan Halimah. Puan Halimah pun diam dah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Kak. Okey, silakan. Terima kasih atas penjelasan Ustaz. Maksudnya kalau contoh surah Al-Muzammil ni adakah diturun sekaligus ke Ustaz? Tak. Surah Muzammil dia tak turun sekaligus. Tapi saya tak tahu apabila Allah turunkan dan Jibril turunkan pada Nabi tu yang first tu berapa ayat. Nanti saya tak tahu. Yang tu saya kira mungkin ada dalam buku Fadil Ustaz Syari berkaitan dengan kompas dia tu. Dan mungkin Ustaz Yusof tahulah benda ni. Cuma saya yang tak buat kajian tentang benda tu. Saya minta maaf Kak. Tapi yang pasti ayat 20 surah Muzammil tu memang dia turun lambat sikit. Terima kasih Ustaz. Sama Kak, ya. Baik, yang lain tak ada?
Okey. Kak Anis, apa khabar Kak Anis? Sihat Ustaz, dengar ni. Okey, boleh kita terus yang kedua Kak? Boleh teruskan. Okey. Lafaz i'ta dan ita mengajar kita erti memberi yang tepat. Apa pula beza ni antara i'ta dengan ita ni? I'ta, ita, ya. Jadi di sini saya mulakan Islam mengajar kita untuk bijak, cekap, telus dalam pengurusan harta. Sebagai contohlah. Jadi kalau kita sekadar bijak tapi tak cekap, tak boleh kan? Tapi kalau kita bijak dan cekap tapi kita tidak telus, suka mengambil harta pun tak boleh. Jadi harta ini perlu diuruskan dengan baik. Islam membenarkan kita untuk menjadi orang yang kaya, tetapi bukanlah ajaran Islam mengajar kita hidup mewah tanpa memikirkan orang lain. Kemewahan bukanlah satu budaya dalam Islam. Kekayaan boleh, tapi kemewahan ni yang saya maksudkan definisinya ialah berlebih-lebihan, ya, berlebih-lebihan. Duduk 2 orang je dalam rumah tapi rumah tu besar macam boleh muat 10 orang. Bilik pun ada 10 buah bilik tapi 2 orang je suami isteri je dalam rumah. Itu berlebih-lebihan. Jadi dia kena sama apa yang sesuai dengan kehidupan kita. Kita nak ada kereta banyak tak apa, tapi biar kereta yang banyak itu kereta yang memang digunakan. Bukannya disimpan sekadar untuk tontonan kekayaan, itu tak boleh lah. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebab itu kalau kita lihat para sahabat Nabi dahulu, mereka kaya, tapi kaya itu dalam bentuk institusi. Peribadi pun kaya, tapi mereka menjadikan kekayaan itu sebagai saluran kebaikan kepada ramai orang, menyelesaikan masalah ramai pihak. Jadi bukan kekayaan peribadi, ya. Jadi di sini kita lihat bagaimana Al-Quran mengajarkan kita dalam bab ini dengan menggunakan 2 kalimah yang perlu kita perhalusi pada hari ini, iaitu kalimah al-i'ta dan juga kalimah al-ita. Ya. Apa contoh kalimah i'ta tu? Contohnya inna a'tainakal kausar. Sesungguhnya kami telah memberikan kamu al-kausar. Itu kalimah i'ta digunakan. A'tainaka kal kausar. Baik. Kalimah ita pula disebutkan banyak dalam Al-Quran, ita ni. Ya, terlalu banyak. I'ta pun banyak juga. Ita rasanya lagi banyak kot. Antaranya dalam surah Al-Baqarah, wa minhum man yaqulu rabbana atina. Jadi atina tu asal daripada al-ita, ya, atina. Jadi sekarang ni apa beza ibu ayah dirahmati Allah antara al-i'ta dengan al-ita? Ada beberapa perbezaan yang cukup halus. Hari ni kita nak belajarlah. Supaya lepas ni ibu ayah sekalian, nanti kita pun nak memberi. Sebagai ibu ayah nak memberi kepada anak. Kita nak memberi pada kawan-kawan sebagai contoh. Jadi pemberian tu pemberian yang macam mana? Adakah pemberian dalam bentuk al-i'ta? I'ta tu bagaimana pula, ya? Kita nak faham benda tu. Baik. Pemberian al-i'ta dia tidak sebanyak al-ita. Ya, itu satu. Dia sebenarnya banyak tapi saya hanya kemukakan sedikit sahaja dalam buku ini. Ya, sedikit je. Sebab kalau kita nak ambil kira semua benda yang disebutkan oleh ulama, memang panjang lebar lah jawabnya, ya. Sekejap. Kita yang ni pun saya sikit je sebut satu point. Kenapa saya letak nombor 1 macam ni? Tersilap ni. Tak apalah tuan-tuan dan puan-puan, ya. Al-i'ta ni dia pemberian yang tidak terlalu banyak dibandingkan dengan al-ita. Baik, al-ita ni kalau kita tengok dia berkaitan dengan pemberian ilmu, pemberian kerajaan yang saleh kepada para nabi. Tapi i'ta ni dia ada bahagian dia, antaranya inna a'tainakal kausar. Kenapa saya kata tak banyak? Sedangkan inna a'tainakal kausar itu Allah yang bagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kami telah memberikan kamu al-kausar. Al-kausar itu asal perkataan kasura, artinya banyak. Dan al-kausar itu panjanglah ulama bahas. Ada puluhan pandangan ulama dalam mendefinisikan maksud al-kausar. Antaranya al-kausar bermaksud perigi kausar yang bakal diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam
pada hari kiamat nanti, ya, pada hari akhirat nanti. Sekejap je ibu sekalian, saya nak ambil air masak sekejap ya, sekejap je. Okey. Kalau ikut Fakhruddin Ar-Razi, al-i'ta' tu dia pemberian yang sedikit. Jadi bila sebut inna a'tainakal kausar, kalau boleh kita terjemahkanlah begini. Sesungguhnya kami ada memberikan sedikit pemberian kepadamu Muhammad, iaitu Al-Kausar. Jadi kita pun tertanya-tanya kenapa pula Al-Kausar itu dikatakan pemberian yang sedikit, sedangkan benda tu besar tu. Perigi Kausar itu benda yang besar. Maka kata Razi, sebenarnya Kausar ini memang besar. Tapi kalau nisbah dengan banyak lagi nikmat yang Allah nak berikan kepada Nabi SAW, Kausar ini dianggap sedikit je. Dengan nisbah banyak lagi nikmat yang Allah nak berikan kepada Nabi. Daripada sudut makanan, daripada sudut orang panggil apa, istana yang besar, daripada sudut Allah akan anugerahkan Nabi tempat yang terbaik, yang selalu kita doakan dalam selepas mendengar azan, Ati Muhammadanil wasilah, kurniakan kepada Nabi kedudukan yang tertinggi yang dijanjikan oleh Allah kepada Nabi SAW. Al-Wasilah namanya. Baik. Jadi kalau kita bandingkan Kausar dengan sekian banyak nikmat yang bakal diberikan kepada Nabi SAW, khususnya di hari akhirat nanti, ternyata Kausar itu sedikit je sebenarnya. Maka sengaja Allah menggunakan perkataan a'tainaka, kami memberikan sedikit pemberian kepada kamu Al-Kausar, untuk dijadikan sebagai satu bahan perbandingan kepada orang-orang kafir yang mencela Nabi SAW, yang mana orang kafir ini kata Nabi ni al-abtar, orang yang kehilangan anak-anak lelaki, tak ada zuriat yang akan meneruskan perjuangan Nabi, lekehlah Nabi ni kata mereka. Jadi Allah Ta'ala pun nak sebut, kami ada bagi satu nikmat yang kecil kepada Nabi, tapi nikmat yang kecil itu, jika dibandingkan dengan segala nikmat yang kamu perolehi di dunia, tak ada apa, tak ada nilai apa pun nikmat yang kamu perolehi di dunia ini. Ya? Jadi nikmat sedikit yang Allah berikan pada Nabi itu jauh lebih banyak daripada nikmat yang kamu perolehi di dunia ini. Jadi itu perkataan i'ta' merujuk kepada pemberian yang kecil. Ya? Baik. Begitu juga kalau kita lihat ayat ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, beza antara konsep zakat dengan jizyah. Zakat ni Allah sebut ita', jizyah pula ataupun cukai Allah sebut i'ta'. Contohnya Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 29. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala dan tidak beriman kepada hari akhirat. Wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu. Dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Wala yadinuna dinal haqqi minal ladina utul kitab. Dan mereka tidak beragama dengan agama yang betul, iaitu daripada orang-orang yang diberikan Alkitab. Maknanya orang ahli kitab ini, Yahudi dan Nasrani, tidak mengamalkan agama dengan cara yang betul. Hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun, sehinggalah mereka ini membayar zakat dalam keadaan taat dan merendahkan diri. Artinya, perangilah mereka sehinggalah kalau mereka mengalah, mereka tak nak berlawan dengan kamu, barulah kamu pun kenakan zakat, kenakan cukai ataupun jizyah kepada mereka. Okey.
Bukan ayat ini menyuruh umat Islam pergi perangi orang Yahudi dan Nasrani tanpa sebab. Ini cerita dalam perang. Ya, ini cerita kalau mereka buat jahat dengan kita, mereka cuba memerangi kita, mereka cuba membunuh orang Islam, atau mereka cuba menjajah mana-mana tempat, melakukan kezaliman di mana-mana tempat, ataupun dalam peperangan, maka kamu lawan mereka sehinggalah mereka beriman kepada Allah, dan sekiranya mereka enggan beriman kepada Allah, mereka mengalah tapi tak nak beriman pada Allah, maka mereka dikenakan jizyah ataupun cukai. Ya. Perkataan jizyah ataupun cukai itu Allah sebut hatta yu'tu al-i'ta, sehingga mereka membayar cukai. Jadi membayar cukai itu perkataan digunakan yu'tu, iaitu al-i'ta. Baik, cukai i'ta. Berbeza kalau kita lihat dalam bab zakat yang ibu ayah jumpa dalam pelbagai ayat dalam Al-Quran. Banyak ayat Al-Quran sebut pasal zakat ni apa dia? Wa aqimus salah wa atuz zakah. Ya? Wa atuz zakah wa ati'ur rasul la'allakum turhamun, dan dirikan solat serta tunaikan zakat dan taatilah kamu kepada Rasul supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56 sebagai contoh. Tapi banyak lagi lah ayat yang lain kan yang menggunakan perkataan wa atuz zakah. Jadi kalau zakat dipanggil sebagai al-ita. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Apa beza antara i'ta dan ita ni? Kalau pemberian cukai menunjukkan wujudnya unsur pemilikan, ya, unsur pemilikan yang mana kerajaan berhak memiliki kuasa untuk mengenakan cukai kepada rakyat, dan pihak berkuasa berhak untuk mengenakan cukai kepada pihak yang kalah. Jadi i'ta ni dia ada unsur penguasaan pemilikan. Mana kerajaan berkuasa penuh terhadap harta rakyat, rakyat wajib membayar cukai. Itu wujudnya LHDN dan sebagainya. Tapi isu cukai itu panjanglah perbahasannya, itu saya tak nak sembang lah sebab saya pun tak pandai dalam bidang cukai ni. Tapi ceritanya kerajaan kalau ikut sekarang pun berhak mengenakan cukai, dan dalam banyak benda pun kita dikenakan cukai. Baik. Soal adakah ia menepati Islam ataupun tidak, yang tu saya tak tahu, saya tak pandai, ya. Baik, yang kedua, dalam bab zakat ia berbeza. Asal zakat ini ialah diberikan dengan seikhlas hati, pemberian agama. Cuma sekarang ini barulah secara teknikal kerajaan menentukan berapa zakat yang dikenakan. Kalau zakat fitrah tu berapa ringgit, RM7 lebih sebagai contoh. Dan menariknya kemudian berlaku perubahan kalau di Selangor, di Kuala Lumpur, bahkan di negeri lain pun. Dia bermula di Selangor kot, saya tak pasti. Maknanya siapa yang makan beras ini RM7, siapa yang makan beras ini RM14, siapa yang makan beras ini RM21. Dan dalam tahun yang lepas saya melihat ada lagi perubahan berlaku. Kalau dahulu orang yang makan beras basmati sebagai contoh RM14. Kecuali ada satu jenis ke dua jenis beras basmati itu RM21. Tapi sekarang ni beras basmati semuanya jadi RM21 zakatnya. Baik. Kemudiannya wilayah sebagai contoh, seingat saya lah dalam tahun lepas, dia ada satu yang lain pula. Walaupun yang lain semua bayar RM7, RM14, tapi dia ada pula zakat untuk orang yang mengalami kesulitan kerana COVID. Maka bayarannya RM5 kot, seingat saya RM5 je zakat. Maknanya Masya Allah, kerajaan telah memikirkan dengan begitu saksama, dengan begitu bijak untuk keselarasan. Kita tahu berapa zakat yang kita kena bagi. Maka di situ saya kena ikhlas. Saya ni berapa sebenarnya? RM7 ke RM14 ke RM21? Kalau saya makan beras basmati, saya tak boleh kata saya nak bayar RM7 lah. Walaupun pihak agama menyatakan boleh je bayar RM7 pun. Cuma sebaik-baiknya bayar mengikut beras. Yang saya difahamkan begitu. Tapi kita nak ambil yang mana satu? Kita nak ambil, boleh je RM7. RM7 lah. Ataupun kita nak ambil, walaupun boleh RM7, tapi kenapa tidak saya mengikut kadar beras itu RM14 ataupun RM21. Jadi di situ dia melibatkan keikhlasan. Cuma kerajaan
dia letakkan benda tu untuk memudahkan keselarasan dia, undang-undang tu. Begitu juga dengan zakat pendapatan, dia bergantung pada kita kadang-kadang. Kalau kita tipu, habislah. Kita pergi jumpa dengan pihak pusat zakat, sebagai contoh, kita pun tipu, kita kata kita tanggung tu lah, tanggung ni lah, padahal tidak pun. Maka di situ dia hilangnya nilai keikhlasan tadi. Jadi zakat yang berbeza dengan cukai. Zakat ni dia ada nilai keikhlasan, kita ingin memberi dengan cara yang terbaik, maka perkataan yang digunakan untuk zakat ialah al-ita, berbeza dengan al-i'ta. Cukai, al-i'ta. Zakat, al-ita. Itu perbezaannya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tapi setakat saya jumpa lah kan, dan saya yakin ibu-ibu pun sama. Kalau kita diminta bayar zakat kan, walaupun zakat tu tengok-tengok, ya Allah banyaknya. Hujung tahun baru nak bayar zakat, tengok-tengok 2,000, 3,000. Tapi setakat saya jumpa orang kan, bila dah bayar zakat 2-3,000, lega hati. Lega, kita pun pelik, dah hilang 2,000 lega kata. Tapi lega, rasa puas hati, rasa lapang dada. Hilang duit, lapang dada. Kenapa? Itu zakat kelebihan yang Allah berikan. Tapi kalau kita kena tipu kan, kalau kena tipu walaupun RM10, tension ni biaya sekalian. Walaupun kena tipu sedikit je, RM10 je pun. Tapi dia punya tekanan mental, ya Allah, geram, sakit hati, geramnya orang tipu kita, tak boleh nak cerita geramnya. Walaupun hanya RM10. Kalau kita tersilap beli makanan, contohnya kita beli makanan tu, kita bayarlah nasi lemak RM5 kan. Tengok-tengok sampai ke rumah, baru kita buka, ya Allah, tak letak sambal. Menyesal aku, sakit hatinya, tak nak cerita. Geram tu kan, habis RM5. Masya Allah. Kita geram walaupun RM5 je pun. Tapi kalau dalam bab zakat, tenang. Dan saya jumpa dengan orang pergi ke Mekah kan. Kalau orang zaman dulu lagilah gadai tanah, jual tanah, nak pergi ke Mekah. Sekarang ni orang RM10,000, ya. RM10,000 tu yang paling standard lah. Orang yang ada duit, tak digalakkan lah ambil subsidi kan. Bayarlah RM20,000 yang ada duit lah. RM20,000 ataupun bayar RM30,000. Ada yang bayar RM50,000, ya. Ada kenalan saya tu jenis ada duit, dia bayar hampir RM90,000 ke berapa, pergi haji dalam seminggu je. Tak apalah, dia ada duit kan, kita pening lah. Tapi yang peliknya orang pergi haji ni, walaupun dah bayar RM10,000, RM20,000 habis duit ni, kadang-kadang anak belanja muak RM10,000, rasa lapang walaupun mereka bukan orang kaya. Kalau orang kaya lain lah, kalau duit juta-juta tu lain lah. Ini duit dalam bank pun tak banyak. Sampaikan kalau duit dalam bank tu ada RM20,000, RM10,000 hilang. Ataupun RM15,000, RM10,000 hilang. Tapi tenang. Bahkan ramai je orang yang pergi ke haji tu, sampai duit tak ada. Ada dalam beberapa ratus je duit dalam bank. Sebab semuanya digunakan untuk haji. Tapi kita bila dia habiskan duit untuk haji tu, kita tengok tenang. Kita pun pelik, macam mana boleh wujud ketenangan itu? Sedangkan dia dah habis duit banyak. Dalam bank tu pun ada beberapa ratus je. Itu pun sebelum nak pergi haji tu, bukan manggil lagi kerja tu lah, kerja ni lah, cari duit untuk menunaikan haji. Masya Allah. Inilah kita katakan kelebihan Allah berikan atas nama Al-Ita' tadi. Ini pemberian yang cukup membahagiakan. Ya? Maka di sini pengajaran dia, pihak berkuasa sebagai contoh, pusat zakat yang ingin memberikan bantuan kepada orang miskin, adakah kena nilai? Pemberian tu pemberian yang bagaimana sebenarnya? Ya? Adakah pemberian itu pemberian yang berbentuk al-i'ta, yang merujuk kepada pemilikan yang penuh ataupun tidak? Maknanya kena nilai. Jadi kita jumpa orang miskin, kita nak bagi dia bantuan yang macam mana tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Nak bagi duit? Nak bagi barang untuk dia bekerja? Nak bagi rumah tempat tinggal? Itu semua perlu diambil kira. Dan saya sangat setuju, ya. Saya sangat setuju pusat zakat cerewet dalam bab ini. Saya setuju. Dulu saya pun marah pusat zakat. Dulu lah masa belajar dulu. Apa pusat zakat, orang minta bantuan zakat pun payah dan sebagainya. Adalah kesilapan pusat zakat sikit sebanyak. Pusat zakat pun diurus oleh manusia. Tapi secara umumnya saya memang sangat setuju pusat zakat perlu cerewet dalam pemberian bantuan. Walaupun kata apa cerewet sangat, Kristian bagi duit, relax je. Orang minta bantuan, Kristian bagi. Itu Kristian lah. Kita nak ajak orang masuk Islam bukan dengan duit.
Takkan kita nak guna duit tu macam rasuah. Kamu aku bagi duit banyak pada kamu, kamu masuk Islam. Itu macam rasuah. Nah, berapa ramai orang yang asyik masuk Islam dia kerana nak duit. Pergi-pergi pejabat waktu tengah hari, kemudiannya kata baru masuk Islam, kemudiannya nak dapat duit, kemudian pergi pejabat lain pula, baru masuk Islam nak dapat duit. Bahkan ada orang dah bertahun-tahun masuk Islam, masih menggunakan nama mu'allaf untuk mendapat bantuan zakat. Jadi pusat zakat memang kena cerewet dalam bab ini, kerana mereka menjaga duit orang. Bukan duit mereka, duit orang. Orang bagi zakat. Maka amanah perlu. Dan saya sendiri secara peribadi bila sembang dengan kawan-kawan, memang kita tak setuju dengan pemberian duit yang secara berkala dalam tempoh yang lama. Kecuali memang orang miskin tu tak mampu. Ada orang miskin tu memang ada kerja. Tapi anak 5 orang. 3 orang pula anaknya OKU. Lepas tu mestilah untuk OKU ni dia ada sekolah yang special, bayarannya mahal. Kadang-kadang mereka tak hantar pun sekolah special. Jadi mereka ni memang dah habis-habisan dah kerja, suami isteri kerja, isteri ni kerja buat kuih, tak hantar, isteri ni tak kerja ke tempat lain sebab nak jaga anak penyepasan. Si suami ni habis-habisan kerja, gaji pun 2,000 je. Kerja habis-habisan pun gaji 2,000 je. Yang tu kita setujulah bagilah zakat dalam bentuk duit, dalam tempoh yang lama. Dalam masa yang sama, pusat zakat pun bincang dengan dia macam mana dia nak keluar daripada masalah hidup tersebut. Apa sebenarnya pekerjaan yang boleh menjana kewangan yang lebih lumayan kepada dia. Itu pusat zakat kena bantulah. Tapi kalau kita jumpa dengan satu keluarga yang mana mereka ni sendiri yang tak nak berubah, kita pun nak bagi mereka rumah, ambillah rumah ni, tinggallah kat rumah ni, saya bayarlah sewa rumah ni dalam setahun 2 tahun. Itu bukan satu pemberian yang bagus. Bahkan ia akan mewujudkan golongan yang sentiasa ingin mendapat bantuan demi bantuan, seronok jadi orang miskin kerana dapat bantuan. Sebagaimana bila berlaku banjir besar di Kelantan pada tahun 2014, bagaimana orang-orang di sana walaupun dah dapat bantuan rumah daripada kerajaan negeri, walaupun dah dapat bantuan yang banyak daripada NGO, mereka tetap tinggal di tempat yang menampakkan mereka susah kerana mereka ingin mendapat bantuan, dan bila tengok-tengok penuh beras kat rumah mereka. Sehingga kan ada orang buat cerita, tuan-tuan, orang Melayu lah, satu drama menggambarkan orang yang tak nak berubah. Dia sengaja hidup dalam keadaan miskin walaupun sebenarnya duit banyak dalam bank dia kerana dia ingin mendapat bantuan demi bantuan. Sehingga kan saya mendapat laporan ada NGO pergi ke sana, bukan semua orang, sebahagiannya bekerja tungkus lumus untuk bina rumah kepada orang yang kehilangan rumah, tapi orang di sana sendiri pun tidak memberikan bantuan kepada NGO untuk membina rumah. Mereka tak nak berubah. Jadi orang macam ni tak boleh bagi bantuan berterusan begitu kerana ia melekakan dan menyusahkan mereka. Ya? Sebenarnya menyusahkan orang dan juga menyusahkan kehidupan mereka. Kita juga perlu menilai kita nak bagi bantuan pada orang tu macam mana, jumlahnya berapa. Dan saya ni pun biasa memberikan bantuan pada orang dan kita serik apabila kita ditipu oleh orang, tuan-tuan. Serik kena tipu ni menyebabkan saya jadi kedekut. Dan betul lah kata orang, kalau nazir masjid mesti mempunyai hati yang keras, ya, hati yang keras. Kerana apa? Kerana ramai orang datang masjid untuk minta bantuan. Hati yang keras ini mintalah bantuan macam mana pun, selagi mana tak terbukti kamu ni memang susah, kami tak akan minta bantuan. Kami tak akan bagi bantuan. Kami tak akan minta jemaah buat kutipan derma. Ini satu ketegasan yang kena ada, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya. Kita pun tak nak orang miskin tadi terus-menerus hidup dalam keadaan menipu orang, terus-menerus hidup dalam keadaan tidak ada masa depan demikian rupa kerana sikap mereka, kan? Okey, baik. Akhirnya, minta maaf saya dah nak pukul 10 dah. Ada orang anggap sedekah itu zakat, bila dah sedekah tak perlu keluar zakat, tak boleh. Zakat lain, sedekah lain. Jadi kalau setengah orang tu dia ada lebihan-lebihan duit, dia tak pergi ke pusat zakat, dia bayar zakat pada keluarga yang memerlukan. Ada ulama yang membolehkan, tapi dalam bab ini saya tak nak komen lebih kerana ia melibatkan undang-undang. Jadi dalam bab boleh ke nak bayar zakat sendiri apa tu, saya tak nak komen, ya. Itu benda yang berat. Okey, Kak Syida kata ada orang minta duit nak beli gas, ya. Pada benda lain boleh pula dia beli, kan. Tapi kalau memang dia tak mampu, tak apalah. Pergi Mekah rasa tenang, tak macam melancong luar negara, tempat lain tak ada rasa pun nak pergi lagi, tapi Haramain rasa nak pergi lagi. Betul Kak Anis?
tempat lain pun ada juga. Kadang-kadang kita dah pergi satu tempat tu, kita rasa nak pergi lagi. Contohnya, saya tidaklah melancong banyak sangat. Tapi antara tempat yang saya rasa nak pergi je, Sabah contohnya. Ataupun kawasan tertentu di Indonesia yang bukan kawasan bandar lah, kawasan kekampungan. Saya dengan saya tak tahu, saya rasa macam lain macam je dengan Indonesia ni. Rasa nak pergi je kawasan-kawasan yang kampung-kampung tu. Tapi dia lain dengan Mekah, betul Kak Anis. Kalau pergi Mekah tu rasa, kalau setiap tahun dapat pergi Mekah tu rasa best lah. Tapi yalah, duit tak ada kan. Tapi best lah. Dapat pergi Mekah setiap tahun dan dapat beribadah. Itu memang masuk untuk uzlah jauh daripada dunia, Masya Allah. Jadi akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dikasihi, kita ada dua perkataan yang kita bincangkan hari ini. Kita ada dua isu yang kita bincangkan hari ini. Satu, Al-Muzammil dengan Al-Mudassir. Al-Muzammil iaitu wahai orang yang berselimut untuk menanggung bebanan dakwah yang besar. Ya ayyuhal mudassir, wahai orang yang berselimut kerana bakal berdepan dengan orang-orang kaya yang sombong, golongan-golongan elit yang sombong. Yang kedua, perkataan al-ita dan juga al-i'ta mengajar kita cara pemberian yang betul. Al-i'ta merujuk kepada pemberian yang sedikit dan melibatkan unsur pemilikan yang penuh sebagaimana cukai. Tetapi al-ita merujuk kepada pemberian yang besar dan pemberian yang seikhlasnya seperti zakah. Ya, wallahu a'lam. Saya berhenti di sini tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebagai menghormati masa yang telah diberikan, iaitu jam 10, kita lewat 1 minit, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Terima Jazakallah kasih, khair Ustaz. Ustaz.